Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam Majlis Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama kesihatan dan panjang usia kita, supaya kita berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga dengan niat yang baik kita hadiri majlis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita dengar pada hari ini, terutama untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita menggunakan 40 mutiara hadis. Kita tengok kelebihan berikutnya ke-31, muka surat 128. Menghindari daripada syirik. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Asyirku fikum akhfa min dabibin namli wa sa'adulluka ala syai'in idza fa'alanhu adhaba anka sighar syirki wa kibarihi. Taqul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Taquluha 3 marrat. Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syirik itu lebih samar daripada langkah kaki semut. Dan aku akan tunjukkan pada engkau bacaan yang apabila engkau baca, Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan daripada engkau syirik yang kecil maupun yang besar. Iaitu Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku minta berlindung daripada engkau daripada sampai terkena syirik daripada apa yang aku ketahui, dan aku mohon keampunan daripada engkau daripada apa yang engkau tidak, dari apa yang tidak aku ketahui. Dibaca sebanyak 3 kali. Baik, malam ni kita nak tengok beberapa benda berkaitan dengan salah satu daripada dosa-dosa besar. Itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam ayat Quran atau hadis atau dalam kitab-kitab, ranking dosa besar Al-Kabair dalam kitab oleh Imam Az-Zahabi ke, tulis oleh mana-mana berkaitan dengan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, antara dosa besar yang ranking nombor 1 sekali adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luqman Al-Hakim ingatkan kepada anak dia, antara berbelah-belah peringatan yang dia ingat pada anak dia dalam surah Luqman, mula sekali dia kata apa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah satu kezaliman yang paling besar sekali. Nabi Allah Yaqub alaihissalam, ketika dia nak hampir-hampir meninggal dunia, dia kumpul semua anak-anak dia, main dekat dia, cakap dengan dia, sembang dengan dia. Apa dia sebut pada mereka? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang hampa akan sembah lepas daripada bapa meninggal dunia ni, kamu nak sembah apa? Maka inilah kerisauan para anbiya alaihi salatu wassalam. Demikian juga salafus salih berkaitan dengan akidah zuriat dan keturunan mereka. Walaupun Nabi Yaqub alaihissalam itu adalah satu orang nabi, anak-anak dia juga terlibat dengan nubuah, tetapi risaunya dia tentang manusia-manusia
apabila dia mati tanpa akidah yang benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah akidah kita yang betul, dan benda ni adalah benda yang sangat serius dan sangat-sangat kita kena beri perhatian. Semua Nabi-Nabi, bila mereka mai, mereka bawa tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa satu istilah, ma lakum min ilahin ghairuh. Kamu tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Nabi-Nabi, itulah akidah mereka yang asas, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam, akidah dia itu adalah yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa dan Perkasa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan ketika mensyarahkan hadis asbabun nuzul berkaitan dengan surah Al-Hijr juzuk yang ke-14. Imam Ibnu Katsir bawakan sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila iza jtama'a ahlul qiblah wa ma'ahum man yasha'u min iza jtama'a, apabila berkumpul di dalam neraka orang-orang yang syirik dengan Allah Ta'ala, orang yang berdosa, orang yang kafir, wa ma'ahum man yasha'u min ahlil qiblah, dan di kalangan mereka dalam neraka ada juga orang-orang yang dulu kat dunia ni dia ada semayang, ada ibadat, akidah dia dengan Allah Ta'ala, mereka duduk sama-sama dalam neraka. Apabila melihat keadaan ini, orang kafir yang ketika itu, mereka kata, apa guna hampa ni duk pulun semayang kat dunia, duk pulun ibadat, semayang Jumaat sampai ke tengah-tengah jalan dengan pandai-pandai hampa semayang, lala hampa main duduk sama dengan kami juga. Seolah-olah orang kafir tu dia memperlecehkan atau mempersendakan kalimah tauhid la ilaha illallah yang ada pada orang Islam. Maknanya hampa orang Islam, lala duduk neraka sama kami juga. Mendengarkan perbuatan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mintakan semua orang-orang yang berada di hadapan orang kafir yang sebut tadi tu, keluarkan mereka ni semua daripada neraka dan masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Di situ kemudian sabda Nabi SAW, firman Allah Ta'ala, Rubama yawaddul ladhina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir ketika itu mereka kata, aduhai menyesalnya, alangkah baik kami pun jadi orang Islam macam tu juga. Demikianlah bernilainya kalimah akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang ada pada kita. Dalam unsur-unsur kita ni ibadat pada Allah Ta'ala, dia tak ada kompromi. Maknanya tak boleh diskaun, tak boleh kita berlebih kurang dengan akidah, dia tak boleh. Ketika mana Islam mula-mula sampai, Nabi SAW duk dakwah, orang-orang kafir Quraisy dalam masa yang sama, dia rasa macam kalau bahasa kita, rasa semok. Sebab apa? Perpecahan berlaku. Suami dengan isteri berpisah hanya disebabkan Islam. Masyarakat jadi pecah belah. Ada yang geng Abu Jahal, ada yang geng Abu Lahab, ada yang geng musuh-musuh Islam, Utbah, Utaibah dan sebagainya. Ada yang masuk ke grup, ada yang jadi ahli Islam, jadi orang Islam. Jadi masyarakat jadi kelang kabut ketika itu. Memandangkan ini, orang-orang kafir Quraisy pernah tawarkan pada Nabi SAW agar kita buat kira mudah, senang cerita. Lah ni hang ada satu konsep uluhiyah ketuhanan, aku ada satu konsep ketuhanan. Konsep kami sembah berhala. Konsep kami ada Latta, ada Uzza, ada Hubal. Itu 3 berhala besar sangat yang ada dekat keliling Kaabah. Begitu dominan orang-orang kafir Quraisy ketika itu dengan berhala dan syirik pada Allah Ta'ala ni. Bukan 1, bukan 2, 360 berhala yang ada di keliling Kaabah. Itulah benda yang pertama yang Nabi SAW ketika Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah, menghapuskan syirik yang ada di sekitar Kaabah. Nabi buang semua berhala tu. Ada berapa berhala kat mereka yang besar? 3 yang besar. Ada Latta, ada Uzza, ada Hubal. Besar. Ketika Nabi SAW membawa konsep ketuhanan, akidah,
uluhiyah yang satu. Allah itu adalah konsep tauhid yang esa dan perkasa. Orang-orang kafir ketika kata apa? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Mereka kata, adakah kamu ni wahai Muhammad nak jadikan semua berhala kami ni buang dan jadikan satu je berhala? Ajaib lah hang ni Muhammad. Kami sembah 360 berhala pun tak selesai masalah kami. Ni Lata, ni Uzza, ni Hubal, besar duk ada. Pun tak boleh selesai masalah kami. Macam mana hang kata satu Tuhan boleh selesai semua masalah? Macam-macam gelaran. Gila. 360 tak boleh buat apa? Hang kata satu boleh buat. Hang gila. Hang tak betul. Hang ahli sihir. Macam-macam tuduhan dilemparkan kepada Nabi SAW hanya kerana bawa satu konsep akidah sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kalau kita baca Al-Quran, bagaimana para anbiya alaihi salatu wassalam cuba menimbulkan pemikiran kritis di kalangan orang-orang yang ada bersama-sama dengan mereka supaya mereka boleh fikir apa yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS ketika dia pecahkan semua berhala-berhala yang kecil dan gantungkan berhala di tangan berhala yang besar. Apabila mereka tanya, Nabi Ibrahim AS kata, cuba hang tanya yang besar. Mungkin dia ada idea, mungkin dia tahu sebab di tangan dia ada satu berhala. Maka kata orang-orang kafir Quraisy ketika itu, zaman Nabi Ibrahim AS, kaum dia yang tak beriman, mereka kata mana boleh dia cakap. Terus Nabi Ibrahim AS bagi satu fikir kat mereka, bagi satu akal mereka jadi cerah sikit. Dah hampa tahu dia tak boleh cakap, dah hampa tahu dia tu tak ada faedah. Macam mana satu benda yang selesai, yang benda yang berlaku di hadapan dia, dan dia secara bukti zahir pegang benda tu ada dekat tangan dia, dan dalam masa yang sama hampa semua berharap dengan dia untuk selesai masalah. Benda yang melibatkan diri dia pun dia tak boleh selesai masalah. Macam mana dia nak selesaikan masalah hampa? Hampa kata kat dia, suruh bagi makan, suruh bagi minum. Padahal dalam masa yang sama, hampa bagi makan dekat dia. Hampa bagi minum kat dia. Nah kata Tuhan, Tuhan yang mesti jaga kita. Kalau kita jaga Tuhan, maknanya kita lebih hebat daripada Tuhan. Pemikiran tu. Tapi nama kata orang tak ada hidayah. Apa dia kata? Oh, hang Ibrahim cakap banyak. Baru umur dia berapa ketika tu? Kata Hamka dalam tafsir dia, 18 tahun umur Nabi Ibrahim AS. Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami adalah dengar ada satu anak muda yang nama dia Ibrahim. Yang dia tak berapa minat sangat dengan ketuhanan kita ni. Ketika umur dia baru belasan atau 18 tahun, dia mula menimbulkan pemikiran tentang ketuhanan, tentang akidah pada umat dia. Itu nama dia orang pemuda, tapi dia bakal menjadi Nabi. Anbiya alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala beri pada dia satu ilmu yang sangat luar biasa. Konsep ketuhanan ni, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok dalam Quran, banyak nabi-nabi yang mereka ini datang dengan konsep ketuhanan supaya orang-orang kafir atau orang yang bangsa mereka duduk sama-sama dengan mereka, mereka boleh fikir mana yang betul, mana yang tak betul. Contoh saya beritahu tuan-tuan apa yang berlaku kepada Nabi Allah Nabi Allah Musa alaihissalam. Konsep ketuhanan nak bagi kita faham akidah kita yang betul itu macam mana. Nabi Musa AS ada beberapa siri perjumpaan dengan Fir'aun. Dalam salah satu daripada perjumpaan dengan Fir'aun ni, saya nak bawa pada tuan-tuan conversation atau hiwar yang begitu menarik, cebisan daripada surah Syu'ara juzuk yang ke-19. Allah Subhanahu Wa Taala cerita kat kita, petahnya Allah beri kepada Nabi Musa AS. Kerana apa? Kerana satu doa dia selalu baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tu doa siapa? Doa Nabi Musa nak jumpa Fir'aun. Bila kita nak berdakwah, bila kita nak berceramah, bila kita nak nasihat atau
tegak pemerintah dan sebagainya. Ini kata ulama doa yang kita baca, moga Allah fasihkan lidah kita. Apa kata Fir'aun dalam satu perjumpaan bersama dengan semua orang yang ramai? Fir'aun cuba merendah-rendahkan konsep ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Allah Musa AS. Kata Fir'aun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun tanya kepada Nabi Musa, wa ma rabbul alamin, Tuhan hang tu apa? Kalau bahasa Arab tuan-tuan, perkataan ma tu adalah apa? Kita gunakan untuk apa? Li ghairi aqil, untuk benda yang tak ada akal. Contohnya botol, contohnya meja, contohnya gelas, bangunan, dia tak ada akal. Maksudnya benda tu tak hidup. Kita pakai ma. Kalau orang, kita akan gunakan man. Man maknanya apa? Man siapa? Contohnya member kita main dengan member kita, dia main dengan kawan dia. Kita tanya, man haza? Ni siapa member hang ni? Kami tak pernah jumpa. Kita guna man. Man ni untuk siapa? Untuk manusia. Kita guna biasanya. Fir'aun menggunakan perkataan ma, maknanya untuk menunjukkan istihza atau nak buat lebih kurang main lah. Apa? Tuhan tu apa? Hang cerita sat kat aku. Tuhan sekalian alam yang hang duk sembang tu, Tuhan apa? Nabi Musa AS bawa konsep akidah yang jelas. Apa kata Nabi Musa AS? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Nombor 1. Tuhan yang aku bawa kat hangpa ni adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Konsep aku bawa Tuhan ni siapa dia? Tuhan di langit, Tuhan di bumi dan Tuhan yang ada di antara keduanya. Konsep ini tak pernah didedahkan oleh Fir'aun. Fir'aun hanya aku Tuhan dekat mana? Dekat Mesir ni sahaja. Di bumi sahaja. Nabi Musa AS bagi tahu konsep Allah yang kau bawa kat hangpa bukan dia power kat bumi je. Bahkan dia adalah Tuhan dekat langit. Seluruh langit bawah kuasaan dia. Seluruh bumi bawah kuasaan dia. Bahkan apa yang ada di antara langit dan bumi adalah milik dan kekuasaan Allah Ta'ala. Konsep ini tak pernah dibawa oleh Fir'aun. Tetapi kalau tuan-tuan tengok di hujung ayat, in kuntum muqinin, kalau kamu semua yakin pada Allah. Maknanya Fir'aun cakap dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa dia reply bukan untuk Fir'aun. Dia reply untuk audien yang ada yang ramai ni. Kalau hampa yakin dengan Allah, inilah konsep dia. Maknanya seolah-olah hujah Fir'aun tu jadi macam tak ada guna langsung. Aku tak layan langsung orang cakap. Aku terus cakap dengan siapa? Cakap dengan audien ramai Bani Israel yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Fir'aun, qala liman hawlahu ala tastami'un. Fir'aun cuba dapatkan perhatian daripada orang ramai. Dia kata, hampa tak dengar ke Musa duk amak cerita baru kat hampa pula ni? Dia cuba nak cut off otak mereka yang Bani Israel tu yang telah diceritakan oleh Nabi Musa. Seolah-olah Fir'aun nak twist otak mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri kepetahan bercakap pada Nabi Musa. Dia sebut pada orang ramai, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan yang aku duk bagi tahu kat hangpa, Allah tu, Tuhan tu adalah Tuhan bapa hangpa, Tuhan tu hangpa, Tuhan moyang hangpa, Tuhan yang hangpa, Tuhan semua keturunan hangpa hak pada dulu tu. Itulah Allah Taala. Nombor 2, tak pernah Fir'aun habaq. Fir'aun hanya habaq, aku Tuhan hang. Dia tak pernah habaq. Dan siapa pun tak tanya kat dia, Fir'aun, bapa aku dah mati dah sebelum hang beranak. Kalau bapa aku, siapa Tuhan dia? Orang mula nampak, betul juga. Tok aku, tok orang aku, siapa Tuhan dia? Oi, Fir'aun duk ranjau kita ni. Mereka nampak clear sikit. View yang agak clear bila disebut oleh Nabi Allah Musa AS. Kemudian Fir'aun dia mula terdesak dah. Disebut lagi, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Aku nak bagi tahu dekat hangpa. Setelah dia cakap dengan Nabi Musa, dia cakap pula dengan orang ramai. Sesungguhnya Rasul yang dihantar pada hangpa ni betul-betul gila, dia kata. Dan orang tak ada ujah. Orang tak ada benda point nak cakap. Macam tu lah.
Dia kata gila lah, apalah. Dia cuba mematikan otak orang-orang Bani Israel. Nombor 3, Nabi Musa tak layan dah Fir'aun ni. Nabi Musa tak boleh cakap dengan Bani Israel. Nabi Musa kata apa? Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Kalau hampa boleh fikir, Tuhan yang aku nak bawa hampa, Allah ni, dia bukan Tuhan dekat Mesir sahaja. Bahkan di bumi sendiri, di timur adalah Tuhan adalah Allah Ta'ala. Di barat adalah Allah Ta'ala. Dan di antara timur dan barat, utara, selatan. Maknanya seluruh pelusuk bumi. Bukan di Mesir tempat Fir'aun dirinya. Semua tempat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan Maha Kuasa. Ini 3 benda tak pernah disebut oleh Fir'aun sampai bila-bila. Tapi tuan-tuan, yang paling kita nak tergelak dengan hujah Fir'aun dengan terakhir sekali sebelum saya akhiri hujah akidah yang Nabi Musa bawa. Apa kata Fir'aun? Qala la inittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, kalau hang cuba bawa Tuhan selain daripada aku akan pastikan hang termasuk dalam golongan orang yang kena penjara. Itulah hujah tak ada. Tak ada benda nak cakap. Okey, tangkap bawa penjara. Guna kuasa veto. Ini zaman siapa? Zaman Nabi Musa AS. Tuan-tuan baca Quran, kita boleh tahu betapa Quran ni dia sangat pegang dengan akidah. Konsep dia clear cut. Bila? Lakum dinukum waliyadin. Bila orang kafir kata satu hari kita sembah berhala, satu hari kita semua sembah Allah. Esok apa semua sembah berhala, esok kita semua sembah Allah Ta'ala. Maka Islam datang dengan konsep lakum dinukum waliyadin. Hampa Tuhan hampa, kami Tuhan kami. Yang ni kita tak boleh kompromi dengan orang kafir. Bab akidah itu adalah bab yang sangat mahal. Ini bukan sahaja disebut oleh Nabi SAW, bahkan Nabi tinggalkan generasi para sahabat yang mereka ini sangat luar biasa tentang akidah. Pegangan agama ni tak boleh nak tolak dengan apa-apa. Apa dia? Saya bawa pada tuan-tuan satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat yang berlaku ketika zaman pemerintahan Sayyidina Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Nama dia adalah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihantar untuk memerangi kerajaan Rom ketika sedikit kegelinciran berlaku dalam rombongan jemaah tadi yang dihantar oleh Sayyidina Umar, sehingga menyebabkan Abdullah bin Huzafah dan semua tim dan skuad dia terperangkap di dalam tawanan oleh Raja-Raja Rom ketika itu. Raja Rom ketika dia dengar kata aku dah dapat tawan geng-geng Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu, dia seronok sangat kerana telinga dia banyak kali duk dengar kata hebatnya orang Islam. Hang jangan buat main, depa luar biasa. Sejak zaman Nabi dia dengar, sejak zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Khalifah Sayyidina Umar dapat kena tangkap. Maka dia pun panggil. Depa main menghadap dia. Abdullah bin Huzafah dan tim dia semua cuba diuji oleh geng-geng Raja Rom ketika tu supaya dia tinggalkan agama dia. Apa dia kata? Aku dengar kata hang ni macam ni, boleh aku lepaskan hang, tapi aku ada satu tawaran yang menarik untuk hang. Kerajaan aku yang besar ni, aku sanggup bagi kat hang separuh daripada jajahan takbir aku. Maknanya kalau kita bincang Malaysia, daripada Perlis sampai Melaka hang punya. Maksudnya hang ketua menteri Perlis, hang ketua menteri Kedah, hang ketua menteri Pulau Pinang, hang ketua menteri Perak, hang ketua menteri Melaka, sampai Melaka tu, Kuala Lumpur, semua tu sampai hang. Alah, sampai border Kuala Lumpur pun tak apalah, Selangor wilayah semua hang punya. Start daripada Melaka, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, semua bawah tu aku pegang. Separuh bagi kat hang, separuh ambil kat aku. Macam mana, setuju tak? Dan separuh daripada kekayaan aku bagi kat hang. Aku ada 2 bank. Maybank bagi kat hang, Bank Rakyat bagi kat aku. Kad ambil terus. Nah, pin number ambil terus kat hang. KWSP hang tak payah risau. Aisina dapat tak dapat hang tak payah risau. Ambil terus kat aku. Hang punya pasal. Hang seronok dah. Maknanya tuan-tuan, kaya sekelip mata.
Kaya bukan melawak ke tu. Kerajaan Rom. Bukan duit bank kita. Bank kita cak ayam. Tu bapak kaya tu. Dan nombor 3 tuan-tuan tahu dia tawar apa? Padahal dia tu tahu dia tu orang Islam. Ketua rombongan dia hantar Saidina Umar. Dia kata, aku sanggup nikahkan hang dengan puteri kesayangan aku. Maknanya, you will be one of my family member. Hang jadi menantu aku. Jadi ahli keluarga aku. Hang akan jadi, dengan jadi menantu raja. Dengan kaya. Tetapi yang lama kata sahabat Nabi SAW tu tuan-tuan, iman mereka, benteng dia, level benteng yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain, tak bagi Ya'juj keluar tu, punya kebai, punya mantap tu. Abdullah bin Huzafah, dia jawab kepada Raja Rom, dia kata, kalau hang teringin nak bagi aku semua duit hang, maknanya bukan Maybank, kad bank rakyat sekali hang bagi kat aku pun, hang bagi semua kerajaan hang daripada Perlis sampai Johor semua milik aku pun, jangan harap aku nak tinggal Islam walau tarfatain. Kelip mata buka pun aku tak akan tinggal Islam. Punya kuat dia punya akidah. Tak ada langsung teringin untuk dunia, tak ada. Syirik jangan harap. Allah nombor 1. Okeylah. Aku tawar kat hang benda baik-baik. Aku cakap kat hang plan baik-baik. Tapi hang juah. Tak mau dengar cakap kan? Lah macam ni. Hampa tunggu saat. Dia panggil rumah. Rumah tu adalah sharpshooter. Panggil pemanah handalan. Salibkan Abdullah bin Huzafah. Ikat macam mana kena salib tu di situ. Dia pesan kat mereka ni. Hang fire dia. Tapi jangan bagi kena. CP. Zap. 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 Zap, zap, zap. Tapi dia pandai, tak kena. Menakutkan lah tuan-tuan, nak panah. Bukan beli kedai RM2. Hak tu tak apalah, kena tak sakit. Bukan budak-budak beli hak Maidinnya tu yang boleh lekat kat depan tu ada paint, boleh lekat. Bukan. Anak panah sungguh. Abdullah bin Huzafah maintain, tak ada apa. Cap, 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 kena pun tak ada apa. Panggil dia turun, macam mana? Setuju tak? La ilaha illallah. Takkan tinggal Islam. Nombor 1 akidah aku hebat. Dia tahu. Main kasak. Okey? Kita ikut style hang. Hang kasak, aku kasak. Buat apa? Bakar minyak. Bakar ayam. Didih dalam kuali besar. Buat macam satu ruang yang besar. Panggil semua duduk di atas. Terjun. Letak dulu staff dia. Dia duduk belakang. Mendidih ayam. Tolak masuk layak tu. Allah sentuhan. Kita minum teh tarik panas-panas tu pun kita melecok bibir atau marah isteri kita, awak hang tak bagi sejuk dulu teh ni, kita marah dia. Bayangkan benda mendidih tuang masuk layak tu, mati syahid. Mati je syahid. Abdullah bin Huzafah tengok salah seorang daripada jemaah dia mati syahid, dia meninggal, dia keluar air mata. Maka staff dia, tentera dia bagi tahu pada Raja, Abdullah dah merubah dah hati dia. Sebab dia dah mula menangis dah. Berhenti. Jangan masukkan orang yang kedua. Kita tanya dia. Mungkin dia tak apa, dia boleh tahan. Mungkin dia tak tahan tengok kawan dia mati. Panggil dia turun. Macam mana? Hang setuju dengan tawaran aku? Hang kalau aku bagi tawai kat hang kan, dah lama masuk Islam. Dah lama dah hang, kawan hang tak mati. Tengok naya je kawan hang mati. Itulah hang ketegak. Macam mana? Sekarang boleh tukar agama. Abdullah bin Huzafah kata, aku kan menangis sebab kawan aku mati. Itu raja tu kata, itu sebab apa menangis? Dia kata, aku menangis disebabkan nyawa di badan aku ni ada satu je. Kalau nyawa aku sebanyak bulu di badan aku, satu demi satu nyawa aku akan beratuk sampai belakang. Satu-satu aku akan korbankan jalan Allah. Dan aku tak pernah risau dan sedih disebabkan benda tu. Aku cuma risau semua aku tak boleh korban banyak kali untuk Islam. Raja tu dia kata apa? Yang ni bukan manusia ni. Dia lain dah ni. Aku pun tak boleh buat apa dengan dia ni dah. Maka dia akhirnya berala. Dia kata, okey lah macam ni. Aku tengok hang pun tak makan saman. Hang boleh balik lah.
Tapi dia ego lah. Dia dah tangkap depa ni, dia mesti nak buat ke. Dia kata aku boleh lepaskan hang dengan syarat hang kena kiss daya aku sekali. Lepas tu hang boleh pergi. Dia ada ego dia jugalah. Hang mesti buat sesuatu versi macam tunduk kat aku lah. Abdullah bin Huzaifah kata boleh. Aku boleh cium daya hang. Tak ada masalah apa. Tapi aku nak satu request daripada hang. Semua aku punya squad dan tim aku lepas. Hanya yang lepas aku seorang aja. Raja kata okey lah. Aku lepas. Aku memang tak boleh buat apa dengan apa. Memang tak makan zaman. Balik. Jemaah ni balik. Abdullah bin Huzaifah jumpa Sayyidina Umar. Cerita pada Sayyidina Umar satu sahabat kita terkorban sehingga dia panggil aku, tanya aku pun cakap dengan dia. Abdullah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat kagum dengan apa yang berlaku dengan Sayyidina Abdullah bin Huzaifah. Akidah dia sangat kuat dengan Allah Ta'ala sehingga Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar bangun, Sayyidina Umar kata, semua orang yang ada dalam himpunan kita hari ini yang dengar laporan daripada Abdullah bin Huzaifah mesti cium dahi dia sekali dan dimulakan perbuatan tu dengan aku, menunjukkan bahawa betapa hebatnya dia. Apa yang dia buat dekat orang, kami semua cium dahi hang balik, menunjukkan kata hang ni satu manusia yang hebat, akidah yang mantap. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, demikian orang yang diasuh dan dididik di bawah pentadbiran Nabi SAW. Akidah tu bukan biasa-biasa. Tuan-tuan dengar cerita Sayyidina Ka'ab bin Malik yang tak pergi perang Tabuk. Panjang cerita dia. Dia diboykot sampai 40 atau 50 hari. Sehingga dia kena pisah dengan isteri dia. Sehingga kan dia tak pergi perang Tabuk tu. Bagi salam pun tak mau jawab. Nabi pun kali. Aku bagi salam kat Nabi. Nabi kali kat aku. Oh, aku tak boleh fikir benda tu, dia kata. Sehingga dia dapat surat daripada Raja Nasrani. Dia kata, kami dengar hang kena boykot dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dengar hang kena naya dengan dia. Mau tak hang masuk Nasrani, tukar jadi Kristian? Kami akan jaga hang jauh lebih baik daripada dia. Kami akan layan hang bagi ikut ayang. Tuan-tuan, dia dapat surat tu, dia buat apa? Dia menangis. Dia kata, musibah apa kena dekat aku sampai orang kafir ingat aku nak keluar Islam dah. Dia koyak surat, dia buang depan orang yang bawa surat tu. Dia menangis teruk. Dia tak keluar daripada Islam. Hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, hang tak cerita nak keluar daripada Islam. Cerita Abdullah bin Huzaifah duit besar apa dia, hang belanja nasi lemak yang mungkin dia boleh mengaku dia tu terkeluar daripada Islam. Jabatan agama pi serbu dia. Dia pun Islam. Dia tak puasa. Orang tangkap dia. Dia kata saya tak Islam. Mana IC yang? IC tak bawa. Dah, aku nama muka dia macam Melayu tapi aku tak Islam. Dia boleh declare depan-depan kata dia tu je, kata dia tak Islam. Hanya disebabkan nasi putih, ayam goreng dengan kari ayam ya. Semudah tu dia boleh mengaku dia tak Islam. Orang pergi tangkap khaluat, dia mengaku hang Islam, jabatan agama, my IC. Tak, aku tak Islam. Aku dah keluar daripada Islam. Aku dah jadi Kristian dah. Selamanya mengaku depan penguasa. Tak payah apa. Hanya disebabkan satu peluang untuk buat dosa besar, berzina, dia sanggup buat dosa lebih besar pada tu, terkeluar daripada Islam. Saya selalu cerita kat tuan-tuan cerita budak perempuan tingkatan 3. Budak perempuan dah tingkatan 3, dia nak mandi keluar dengan member dia lah. Nak keluar pukul 8 malam. Pukul 5.30, pukul 6 tak ada ayak. Dia buat caption di Facebook. Ni tuala dia, buka bau, di tengah kamar dia tu, dia bubuh. Tapi ni dia abang lah, bukan saya abang. Nak abang pun bincang 2 kali. Ni caption dia lah, dia tulis. Saya ingat dalam pukul 6 macam tu dia tulis lah. Dia kata, dalam ayat tu, kalau sampai pukul 7, tak ada ayat, dia tulis. Dia abang, bukan saya abang tau. Kalau sampai pukul 7 tak ada ayat, hang Tuhan tak ada kuasa, jangan harap aku nak sembah hang. Caption dia. Update Facebook, disebabkan tak ada ayat dekat flat dia,
Dia nak keluar dengan member dia pergi tengok gambar panggung wayang ke apa, tak tahu nak berjalan. Bila tak ada ayat, dia salahkan Allah Ta'ala dan dia sanggup declare. Perbuatan tu tuan-tuan boleh menyebabkan orang terkeluar daripada Islam. Sebab tu kata Nabi SAW, syirik ni kadang-kadang dia macam apa? Dabibun namli, macam taut langkah semut, macam halus sangat. Kita tak tahu lah, rupanya aku dah terkeluar daripada Islam dah, pergi buat benda macam tu. Allahu Akbar. Keluar daripada Islam ni maknanya takut kita mati dalam keadaan tak ada akidah la ilaha illallah, walaupun dimandi cara Islam. Walaupun dimandi cara Islam, walaupun dikebumi di kubur Islam, tetapi disembahyangkan semua dah, orang tak tahu. Tapi di akhirat esok kita tergolong di dalam golongan orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas azan, saya akan habaq kat tuan-tuan satu benda yang kita boleh buat untuk selamatkan kita daripada syirik, seperti yang disebut dalam kitab ni pada muka surat 131 dan 130. Saya bagi tahu kat tuan-tuan selepas azan. Kita ambil dalam 3-4 minit lagi lepas azan, insya-Allah. Baik. Salah satu daripada cara untuk kita selamatkan diri kita daripada syirik pada Allah Ta'ala, yang pertama kata ulama, kalau boleh setiap hari sebelum kita tidur, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana kita tak tahu sepaharian, sepagi tu, mungkin ada satu benda yang terdetik di hati kita, terbuat atau tercakap, benda-benda yang boleh menyebabkan kita terkeluar daripada landasan akidah dan syariat. Akidah lah tak utamanya. Maka tiap-tiap hari sebelum tidur, kita mengucap. Dan satu lagi amalan yang diajar oleh Nabi SAW adalah membaca surah Al-Kafirun. Seperti yang diriwayatkan daripada Sayyidina Naufal Al-Ashja'i, katanya sabda Nabi SAW, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah selepas membacanya. Sesungguhnya fa innaha bara'atun minasyirki, kerana dia akan memelihara kita daripada syirik pada Allah Ta'ala. Cara dia macam mana? Tuan-tuan nak tidur, kan, tuan-tuan sembang ke apa ke, nak cek WhatsApp ke apa, semua selesai, semua siap dah. Kira buah penamat nak tidur, paling penamatnya kuliah. Kuliah kafir la abudu ma ta'budu la antum ma'budu ma'bud. Sampai last, lakum dinukum waliyadin. Tidur terus. Contohlah, bukan tidur terus itu. Maksudnya lepas tu tak buat apa dah. Jadikan ia adalah bacaan kita yang terakhir sebelum kita tidur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita daripada syirik. Selalulah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tadi itulah yang kita belajar tu. Doa pada apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sebutlah 3 kali. 3 kali lepas asar, 3 kali lepas subuh. Tuan-tuan baca ma'thuran, ada doa-doa ni supaya Allah pelihara kita daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah nanti kita akan tengok kelebihan berikutnya, kelebihan kasih sayang kerana Allah Taala, hubungan kasih sayang antara umat Islam. Dan dia sampai kita muka surat 130. Dia habis di muka surat 170. Insya-Allah lah kan. Saya harap-harap tahun ni boleh habis lah kitab kita ni. Harap lah. Kena PKP pula esok, merap terus. Tak habis pula lagi. Kita doa lah, tak tahu. Kita subjektif. Tengok, tunggu pengumuman esok lah. Pulau Pinang kena ke, masjid terlibat ke, penutupan ke, apa-apa kuliah ke, dan sebagainya. Kita tunggu. Sebab saya tak ada info berkaitan dengan benda tu. Terima kasih. InsyaAllah. Kita tunggu, kita jumpa dalam siri akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.